Kalau kita bercakap tentang negara Korea Selatan, mesti dalam kepala kita akan terfikir tentang suasana dekat sana yang sangat-sangat tenang, budaya yang menarik, sekali dengan diorang punya kemajuan ataupun diorang punya infrastruktur yang sangat-sangat pesat. Dia lebih kurang macam kalau kita tengok drama Korea Selatan tu kan, memang macam yang gempa-gempa je dan kita akan nampak dekat sana. Akan tetapi kalau anda nak tahu, negara Korea yang sekarang ni sebenarnya tak sama macam negara Korea Selatan yang dulunya, iaitu pada era 90-an. Sebabnya adalah masa era 90-an dulu actually banyak gila kes pembunuhan yang telah berlaku dekat sana tau. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh berkenaan dengan era 90-an tu, apa kata kita pergi ke belakang sikit lagi, iaitu pada era 80-an pula guys. So semasa era 80-an dulu sebenarnya ada satu tragedi pembunuhan secara beramai-ramai yang dilakukan oleh pihak tentera negara Korea Selatan sendiri, dan benda ni berlaku dekat bandar Gwangju, yang di mana tragedi berdarah ni dinamakan sebagai Gwangju Uprising ataupun Gwangju Riot. So tak nak buang masa, let's go. Pada tahun 1980, negara Korea Selatan pada masa tersebut sedang berada di bawah pemerintahan tentera, yang di mana pemerintahan tentera tersebut telah dipimpin oleh General Chun Do-hwan, dan rakyat Korea Selatan pada masa tu memang tak suka dengan sistem pemerintahan tentera yang sedia ada tu. Disebabkan pemerintahan tentera ni lah, semua rakyat Korea Selatan terpaksa hidup di bawah penguasaan seorang diktator dan juga terpaksa menghadap dengan undang-undang tentera dekat sana, ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah martial law. Jadi kalau dah kata martial law ni diamalkan, memang soal hak asasi manusia ataupun kebebasan rakyat untuk bersuara dan keadilan apa semua tu memang ditampak ke longkang je lah guys. Dan pemerintahan yang bercorak authoritarian ni juga akan membuatkan sesebuah negara macam Korea Selatan tu jadi mundur, jadi macam tak stabil, dan banyak pengangguran yang berlaku dekat sana and macam-macam lagi guys. Jadi benda tu semua membuatkan rakyat Korea Selatan ni tak suka dengan corak pemerintahan tentera yang sedang berlaku pada masa tu dan cuba untuk menentang sistem pemerintahan yang sedang berlaku dekat sana. Senang cakap, Korea Selatan pada masa tersebut dah ada ura-ura nak jadi macam Korea Utara punya sistem pemerintahan, and bila nak jadi macam gitu memang rakyat Korea tak nak lah kan. So this is it. Jadi bermula pada 18 Mei sehingga 27 Mei 1980, masyarakat Korea Selatan seramai 200,000 orang, diorang semua berkumpul dekat bandar Gwangju, and diorang semua memulakan tunjuk perasaan diorang dekat bandar Gwangju tu dengan tujuan untuk mendesak pemerintah Korea Selatan pada masa tu supaya ubah cara pemerintahan yang sedia ada kepada corak pemerintahan demokrasi. So bila dah ada rakyat yang berkumpul seramai 200,000 orang tu, General Chun Do-hwan pun rasa tergugatlah dengan kebangkitan rakyat dia tu kan. Jadi dia pun mula kerahkan pasukan tentera dia seramai 26,000 orang tentera dari pelbagai unit untuk leraikan tunjuk perasaan tu guys. Yang tak boleh belah tu sampaikan siap dengan pasukan payung terjun pun dia kerahkan sekali pergi ke sana. Pasukan tentera ni datang bukan bawa pelindung besi ataupun cota ke apa ke yang biasa polis anti perusuh tu bawa tau, tapi diorang masa tu bawa senjata api yang lengkap dengan bayonet tau. Jadi dengan senjata yang diorang bawa itulah diorang guna untuk leraikan penunjuk perasaan dengan menembak, memukul, menyeksa, dan diorang pergi tikam penunjuk perasaan yang ada pada masa tu. Pihak tentera ni, mana orang awam yang diorang nampak je, tak cakap banyak guys. Diorang pergi pukul, diorang pergi tembak, diorang pergi bunuh, pergi apa benda semua tu, diorang pergi pam macam gitu je. Yang membuatkan tindakan tentera ni betul-betul brutal, sampaikan hospital, kedai makan, kedai gunting rambut yang tak ada kaitan pun diorang pergi main terjah masuk je dekat dalam kedai hospital apa semua tu. Diorang pergi bunuh orang yang ada dekat dalam tempat-tempat tu guys. Benda ni semua tak lain dan tak bukan satu je guys. Matlamat diorang adalah nak pastikan yang tak ada seorang pun rakyat Korea Selatan yang berani nak mencabar pemerintahan diorang pada masa tu. Tapi pihak tentera ni silap lah, sebabnya kejadian rusuhan tu menjadi lagi sengit antara pihak tentera dengan orang awam, sebabnya time tu orang awam pun dah ada senjata api, yang di mana senjata api tu diorang dapat daripada diorang pergi curi dekat dalam balai polis, diorang pergi curi dekat gudang senjata. So dia punya situation dekat sini bukan pihak tentera sahaja yang boleh tembak menembak tau, tapi orang awam pun dah boleh tembak tentera kalau tentera ni mantul sangat. So dekat sini mesti korang terfikir kan, habis polis dekat sana buat apa je? Okey, polis dekat sana bertindak sebagai pengaman guys, yang di mana diorang cubalah untuk mengelakkan kematian orang awam dekat sana, dan diorang ni actually tak melepaskan sebarang tembakan pun dekat orang awam. Diorang just neutral dengan harapan pertempuran antara pihak tentera dengan orang awam ni jadi makin reda tau. So benda ni semua adalah arahan daripada ketua polis diorang sendiri yang mengarahkan anggota dia untuk memainkan peranan macam gitu. Makna kata jangan jadi brutal macam tentera lah. Tapi arahan tu sebenarnya bertentangan dengan arahan yang dikeluarkan oleh General Chun Do-hwan dekat ketua polis
polis tu. Sebabnya General Chun Do-hwan tu actually nak pihak polis pun join sama jadi setan macam tentera juga. Pergi tembak, pergi bunuh orang awam sana sini. Benda tu macam nak bagi orang awam takut dengan dorang, and orang-orang awam yang jadi penunjuk perasaan tu mengundurkan diri, surrender, terima je dengan keadaan yang sedia ada tu. Tapi ketua polis tu ada satu pendirian yang sangat baik, yang di mana dia tak nak anggota dia or budak-budak dia buat sama macam tentera, buat dekat orang awam. So akibat daripada pendirian yang sangat baik oleh ketua polis yang bernama An Byung-ha tu, so An Byung-ha tu kemudiannya telah dipenjarakan dan diseksa oleh pihak tentera. And then lepas dia dipenjarakan tu, jawatan dia telah digantikan dengan orang yang lain pula. Dan bila ketua polis yang baru dilantik, seramai 18,000 anggota polis telah dikerahkan, dan tindakan diorang pada penunjuk perasaan tu sama je macam tentera, which is kalau jumpa mana-mana orang awam, diorang akan sepak terajang, diorang akan tembak, diorang akan buatlah apa-apa yang diorang buat kan, macam pergi pukul, pergi apa, semualah. Keadaan selepas tu nampak macam tak ada kesudahan, sebab penunjuk perasaan ni diorang sikit pun tak goyang dengan pihak pemerintah. And kalau korang nak tahu, bilangan diorang dari hari ke hari bukan berkurangan tau, tapi makin meningkat, makin ramai yang datang join jadi penunjuk perasaan, jadi perusuh. So at this time, serangan perusuh kepada pihak tentera dan serangan perusuh kepada pihak polis pun meningkat, sebab yelah diorang dah ada akses senjata api kan. Jadi bila dah asyik berperang dan pihak perusuh ni langsung tak nampak yang diorang ni semakin lemah ke apa ke, and at the same time juga si General Chun Do-hwan ni pula mendapat tekanan daripada pegawai tinggi tentera yang lain apa semua. Jadi pihak tentera pun terpaksa mengalah dan bersetuju untuk berundur daripada perkarangan Gwangju dan bersedia untuk mengadakan pilihan raya bagi melantik presiden baru yang akan datang. Kira tak ada lagi lah pemerintahan kuku besi lepas ni guys. And then rusuhan tu semua berakhir pada awal bulan Jun tahun tu juga. So masa tragedi tu berakhir, dianggarkan bilangan angka kematian melibatkan masyarakat awam pada masa tu adalah seramai 1,800 orang sehingga 3,500 orang guys. Tak ada angka yang tepat lah untuk clarifikan jumlah kematian. And then ketika kejadian tu berlaku, ada laporan yang mendakwa bahawa ada juga rakyat Korea Selatan yang tak bersalah telah diperkosa dan diseksa semasa dalam tahanan pihak tentera guys. Selepas masyarakat Korea Selatan dah melalui tragedi berdarah angkara pemerintah diorang dekat Gwangju tu, after that diorang terpaksa untuk melalui satu fasa yang di mana kali ni dekat Korea Selatan tu dah ada ramai pembunuh guys. Jadi semasa era 90-an tu, kes pembunuhan bersiri yang pertama telah direkodkan, dan benda ni terjadi dekat daerah Hwaseong pada tahun 1986 hingga 1994, yang di mana kesemua mangsa adalah di kalangan perempuan guys. Dan dalam pada masa yang sama, mangsa ni juga akan dirogol terlebih dahulu dan kemudiannya mangsa akan dibunuh. Suspek ni mempunyai modus operandi yang simple, yang di mana dia akan cari perempuan yang sedang berseorangan dekat tempat yang sunyi, tempat yang gelap, tempat yang memang tak akan ada orang lain yang akan nampak apa yang dia akan buat tu guys. And pada tahun 90-an tu, mana ada CCTV ataupun DNA test ke yang boleh membantu untuk cari suspek dalam kes pembunuhan tu. So sekarang ni cuma mengharapkan saksi yang ada dekat sekitar kejadian pembunuhan tu je lah. Tapi macam Kero cakapkan tadi, si suspek ni buat kerja dekat tempat yang tak ada orang tau. Jadi memang tak ada saksi lah yang boleh membantu siasatan. So kes pembunuhan bersiri yang berlaku dekat Hwaseong tu telah mengakibatkan seramai 15 nyawa terkorban dan 30 orang lagi menjadi mangsa rogol, and suspeknya adalah Lee Chun-jae. Dan yang paling teruk sekali adalah Lee Chun-jae ni pergi rogol adik ipar dia sendiri, and lepas dah rogol macam biasa dia pergi bunuh. And yang paling tak boleh belah sekali adalah selepas adik ipar dia didapati hilang, dia siap join sekali turun padang untuk cari adik ipar dia yang dikatakan hilang tu, padahal si Lee Chun-jae tu yang bunuh. So pada tahun 1994 dia dihukum mati oleh mahkamah, akan tetapi pada tahun 1995 hukuman dia tu dikurangkan daripada hukuman mati kepada hukuman penjara seumur hidup. Tragedi pembunuhan bersiri kedua dekat Korea Selatan telah berlaku sekitar tahun 1994 sehingga 1995, melibatkan satu geng yang bernama Kumpulan Chijon. Kumpulan Chijon ni bukannya macam kumpulan gangster ke mafia ke kartel ke apa semua tu tahu. Dia cuma kumpulan yang melibatkan kawan-kawan je, yang di mana ahli dalam kumpulan ni terdiri daripada 8 orang guys. Diorang semua ni mempunyai pemikiran yang sama tau, iaitu benci terhadap orang kaya. Sebabnya bagi mereka orang kaya ni kuat rasuah, menindas orang miskin, sombong, macam-macam lagi lah. Jadi disebabkan rasa benci dekat orang kaya, diorang semua ni nekat untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap mangsa-mangsa dia yang terdiri daripada golongan-golongan orang kaya tu guys. Mangsa kepada kumpulan Chijon ni adalah seramai 3 orang, yang di mana ianya melibatkan sepasang suami isteri, yang di mana suami isteri itu adalah owner kepada sebuah kilang, macam ada bisnes besar gitulah, dan seorang lagi adalah ahli muzik. So ketiga-tiga mangsa yang kaya ni telah diculik dan diminta untuk membayar sejumlah wang tebusan kalau diorang nak dibebaskan. Tapi sayangnya walaupun dah dibayar wang tebusan tadi, still diorang bertiga ni dibunuh, yang di mana sepasang suami isteri tu
kena tembak dekat kepala, dan si ahli muzik tu mati disebabkan kepala dia disumbatkan ke dalam plastik, and diorang cekup plastik tu sehingga tiada ruang pengudara yang boleh masuk ke dalam plastik tersebut, and then dia mati lemas. Walaupun jumlah yang terkorban tu hanyalah 3 orang sahaja, tapi kumpulan ni sebenarnya dah ada sebanyak 1,200 senarai nama dan data peribadi orang-orang kaya yang diorang dapat daripada salah seorang pekerja syarikat Hyundai. So korang bayangkan, andai kata kumpulan ni tak dapat ditumpaskan lebih awal, memang ramai gila yang akan jadi mangsa tau. Last sekali adalah berkenaan dengan seorang pembunuh bersiri yang bernama Jeong Nam-gyu, yang di mana mangsa dia adalah seramai 22 orang guys. Modus operandi dia ni biasanya dilakukan dekat wilayah Gyeonggi dan beberapa di daerah selatan Seoul, dan aktiviti jenayah dia ni bermula dari tahun 2004 sehingga 2006 dan majoriti mangsa dia adalah perempuan. Kalau kita tengok trend jenayah yang Mangkuk Ayun ni buat pada tahun 2004 tu kebanyakan mangsa dia ni mati ditikam, and beberapa orang lagi tu mati disebabkan dipukul dengan objek yang tumpul. Biasanya dia ni akan serang mangsa di tempat yang sunyi, tak ada orang lah. And pada tahun 2005 pula, cara dia membunuh mangsa dia tu sama je, tapi kali ni dia dah berani untuk ceroboh rumah mangsa dia pula guys. Suspek biasanya akan buat serangan seksual terhadap mangsa dia terlebih dahulu, and lepas tu dia akan bunuh mangsa dia dekat dalam rumah mangsa tu sendiri. And lepas dah buat apa semua tu, dia akan bakar rumah mangsa tu sekali dengan mangsa tu yang berada dekat dalam tu guys. And last sekali adalah pada tahun 2006, mangsa dia kebanyakannya beralih kepada saudara mara dia sendiri, yang di mana cara dia orang dibunuh tu sama ada ditikam, dipukul ataupun dicekik dekat dalam rumah mangsa. Pada tahun 2006 tu juga dia kerap pecah masuk rumah orang dan buat serangan seksual terhadap mangsa. So daripada 2004 sehingga 2006 mangsa dia adalah 22 orang, tapi yang tak dapat diselamatkan adalah seramai 14 orang, manakala yang selebihnya tu dapat diselamatkan guys. So pengakhiran dia adalah suspek ni mati pada 22 November 2009, sehari selepas dia cuba untuk bunuh diri dia dengan cara menggantungkan diri. Jadi daripada kau bunuh diri kau, bak sini bagi orang tu bunuh kau. Kau dah sedap bunuh orang kan? Apa yang Kero nampak lah kan, kes pembunuhan bersiri dekat Korea Selatan ni kebanyakannya melibatkan orang perempuan, kanak-kanak and ahli keluarga sendiri guys. Apa yang Kero nampak dekat sini, motif di antara kebanyakan suspek yang Kero ceritakan tadi itu adalah hampir sama je. Diorang nak puaskan nafsu diorang tau. And lepas diorang dah puaskan nafsu diorang tu, diorang ni nak hapuskan diorang punya bukti, jadi diorang bunuh je lah. So pada masa tu memang kena jaga-jaga je lah. Kalau nak keluar rumah seorang-seorang ke, nak pergi ke tempat yang sunyi yang tak ada orang tu, memang bahayalah. So peribahasa yang sesuai untuk video kali ni adalah indah khabar daripada rupa. Renung-renungkanlah. Sekian from Kero Series. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.